نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdina siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Uh, yang dihormati Puan Moderator pada pagi ini, Puan Zainun, dan juga seluruh sahabat pencinta Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan anjuran agama supaya kita ini memberi makan. Jadi pada pagi ini kita akan membicarakan tentang apakah kelebihan-kelebihan kita ni menjadi orang yang suka jamu orang makan. Kalau kita lihat realiti kehidupan kita sekarang ni, jamuan-jamuan ni banyaknya dilakukan oleh para pemimpin, contohnya menteri, YB. Ada juga yang dalam masyarakat kita, di taman kita, kampung kita, orang-orang contohnya tokoh-tokoh tertentu, orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Jadi sebenarnya bukan pun perlu kepada harta yang banyak. Kita akan lihat bagaimana para ulama membahaskan berkenaan dengan keutamaan dan kelebihan dan bagaimana cara kan yang dikatakan kita ini menjamu orang makan, dan apakah ajaran agama berkenaan dengan kita jamu orang makan dan juga kita memenuhi undangan ataupun jemputan orang lain yang mengajak atau menjemput kita untuk makan. Jadi pada pagi ini kita akan lihat perbincangan contohnya apa dia ajaran agama, kelebihan kalau kita jamu orang makan, bagaimana sikap para ulama zaman dahulu terhadap jamuan, bagaimana banyaknya kategori jamuan kenduri ini, dia banyak jenis-jenisnya. Jadi jenis yang macam mana yang kita dianjurkan untuk kita mengadakannya, jenis yang macam mana yang kita dilarang daripada mengadakannya, dan banyaklah berkenaan dengan perbahasan ini. Baik, jikalau kita lihat yang pertamanya, kita lihat dalam surah Al-Insan, kan, ayat 8 hingga ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini surah Al-Insan ni, kalau sahabat-sahabat sekalian biasa pergi ke masjid, ke surau, kita akan dengar imam baca surah Al-Insan ni pada rakaat yang kedua sembahyang subuh. Setiap hari Jumaat, pagi Jumaat kita sembahyang subuh, banyaklah ataupun majoriti masjid dan surau ni imam akan baca surah Sajdah. Kan rakaat yang kedua tu surah Al-Insan. Jadi ayat ni tidaklah kita terasa asing mendengarnya. Mungkin ramai di kalangan kita familiar, telinganya familiar dengan ayat ini. Kerana ayat ini dalam surah Al-Insan yang dibaca pada setiap hari Jumaat pada sewaktu kita sembahyang subuh. Kan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada orang yang ditawan.
Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu hanyalah untuk mengharapkan redha Allah. Dan kami tidak menghendaki balasan daripada kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi apa yang menarik tentang ayat ini? Ayat ini yang pertamanya secara umumnya memang agama kita khususnya Al-Quran Al-Karim menyebut dengan jelas tentang anjuran untuk kita bagi makan. Tapi sahabat-sahabat kena tahu ayat ini dia ada perkataan yang sangat penting yang mana kita tak boleh ignore, yang kita tak boleh buat tak tahu macam tu sahaja. Sebab Allah Ta'ala menyebut dengan jelas ala hubbihi, kan. Jadi makanan yang Allah Ta'ala perintah itu wa yut'imuna at-ta'am, at-ta'am itu ala hubbihi, kan, iaitu makanan yang disukainya. Jadi bila kita bagi orang makan, kalau kita ni niat kita nak dapat pahala yang sempurna, kan, pahala yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan ambil sikap bila time kita makan, kita nak makan yang sedap-sedap. Kita nak makan yang kita suka. Tapi bila time kita jamu orang makan, kita ajak kawan makan, jiran dan sebagainya, adik-beradik, kita bagi makan benda yang biasa-biasa. Bukan tak dapat pahala, kita boleh dapat pahala. Tetapi kalau kita mahu pahala yang sebenarnya, yang terbaik, pahala yang sempurna, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, caranya ialah kita bagi makanan yang kita suka. Kalau sahabat-sahabat semua ingat apa yang pernah saya sebut sebelum ini, saya belajar agama ini bukan sahaja daripada tok-tok guru ataupun profesor pensyarah di universiti ataupun guru-guru agama di pondok, di kampung, di masjid dan sebagainya. Tapi ada ketikanya saya dan saya percaya tuan-tuan perempuan sekalian juga, kita ada belajar sesuatu perkara yang baik itu daripada orang yang bukan ahli agama. Sebagaimana contoh yang pernah saya sebut sebelum ini, bila time kita nak bagi makan, antara ni saya belajar daripada orang-orang biasa sahaja, bukan orang alim. Iaitu kalau pergi ke sekolah anak, asrama sekolah anak, kan, kita bawa makanan-makanan yang sedap bagi kepada pengawal-pengawal keselamatan sebagai contoh, ataupun cleaner yang macam jemaah haji kita biasa buat, bagi duit kepada cleaner di Masjidil Haram, macam tu, kan. Jadi bila kita ambil ataupun hantar anak di asrama, kita tahu bahawa di kalangan kita ni ada yang pendapatannya kecil, kan, pendapatannya very minimum. Jadi sudah tentu mereka ini sangat suka, sangat seronok jikalau kita bagi makanan yang sedap-sedap yang kita makan. Jadi bila kita lalu di pondok pengawal sebagai contoh, kita bagi makanan. Saya biasa tengok. Dan saya belajar perkara ini bukan daripada orang-orang yang alim, tapi saya melihat contoh-contoh yang baik yang orang-orang biasa sahaja yang lakukan, dan ianya menepati apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sejak itu saya pun mengamalkan benda ni. Bila nampak tukang cuci longkang, kan, kita bagi duit RM5 ke RM10, ataupun kita bagi minuman yang sedap-sedap yang ada dalam fridge, dalam peti sejuk kita tu, kan. Bila mereka lalu, kita bagi makan. Kalau kita tak ada stok dalam peti sejuk kita, kita bagi cash. Itu pun sudah sangat menggembirakan mereka. Begitu juga bila kita lihat buruh-buruh yang potong rumput di tepi jalan dan sebagainya di taman kita, sudah tentu mereka ini pendapatan mereka sangat kecil, kan, very minimum. Jadi bila kita bagi makan, benda yang kita enjoy, kita makan. Jadi kita allocate siap-siap. Kita beli satu lebih ekstra ataupun dua tiga ekstra lebih. Sebab apa? Sebab kita nak bagi makan kepada buruh yang cuci longkang, yang potong rumput dan sebagainya. Jadi benda yang kita bagi itu ala hubbihi, kan, yang Quran Allah Ta'ala guna perkataan itu ala hubbihi, iaitu makanan yang kita suka, kan. Jadi itu yang kita boleh mendapat pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita nak bagi orang makan, sama ada kita nak kirim ke,
kita nak buat kenduri ke, ataupun kita nak ajak jiran atau kawan, siapa-siapalah, adik-beradik ke, datang ke rumah makan dan sebagainya, kita bagi makan yang kita suka. Tapi pada masa yang sama, kena hati-hati juga kan. Kadang-kadang ada makanan ada makanan yang kita suka, tapi kawan kita tu dia tak suka makanan tu. Yang tu pun kena hati-hati juga. Sebab tak ada faedahnya kita jamu orang makan makanan yang orang yang kita jemput itu dia sendiri tak makan makanan itu. Saya pun ada pengalaman, kawan-kawan di Kuala Lumpur ajak makan, dia tahu saya ada di Lembah Kelang. Jadi kawan-kawan lawyers ni, dia ajaklah 4, 5, 6 orang, jom kita pergi makan restoran yang sedap, sebagai contoh kan. Jadi apa yang berlakunya ialah pergi restoran tu, dia terkenal dengan perut kan, makanan-makanan yang macam tu, perut apa dan sebagainya, makan organ dalaman. Jadi bila mereka jemput makan, saya memang tidak gemar bahagian perut. Jadi menyebabkan selera tu tak ada kan. Selera tu tak ada. Tapi nasib baik ada makanan lain. Jadi bila kita berbicara tentang ala hubbihi itu, kita kena pertimbangkan juga, jangan yang kita seorang je yang suka makan, sedangkan orang yang datang itu dia tidak menyukainya. Jadi bergantung kepada keadaan lah. Cara kenduri kita, cara kita buat jamuan, cara kita bagi makan itu sudah tentu berbeza. Jadi kita kena sesuaikan dengan keadaan, dengan orang yang kita jemput, dengan program yang kita buat dan sebagainya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini, innama nut'imukum liwajhillah. Jadi kita ni yang pentingnya ialah bila kita bagi orang makan, kita kena tanya diri kita, tujuan kita apa? Kan? Kalau tujuan kita nak membodek, mana pahalanya? Tak ada pahala. Kita nak membodekkan, kita nak mengampu, yang tu tak ada pahalanya. Jadi kita bagi orang makan ni sebab kita menghendaki atau kita memerlukan pahala daripada Allah Ta'ala. Kita nak hapuskan dosa-dosa kita, kita banyak buat silap, kita kurang amal soleh, kita nak dekatkan diri dengan Allah. Maka bila kita bagi orang makan, tujuan kita bukan sebab kita nak glamour, bukan sebab kita nak nama, bukan sebab kita nak ampu siapa-siapa ke, tapi tujuan kita semata-mata liwajhillah. Kerana kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. La nuridu minkum jazaa, dan kita pun tak menghendaki balasan daripada orang tu. Orang tu dia tak balas apa-apa pun, tak mengapa, sebab kita mengharapkan pahala daripada Allah. Walaupun memang dalam ajaran agama kita diajar untuk membalaskan kebaikan orang. Tapi bila kita buat kebaikan, kita tidak mengharapkan balasan. Tapi kalau orang buat baik kepada kita, kita disuruh oleh agama untuk membalas kebaikan tu. Sebab itu orang tua kita dahulu, sekarang pun sudah jadi kebiasaan. Contohnya jiran bagi kita, let's say apa lauk yang dia dimasak, sup lah sebagai contoh. Dia pun bagi bekas, sekali dengan bekas. Jangan kita pulangkan bekas tu kosong. Kadang-kadang ada di antara kita ni, dia buat tak malu je. Dia kata terima kasih, dia ambil tom yam ataupun sup tadi, masuk dalam bekas dia pulangkan balik bekas tu kosong macam tu. Ini contoh sebahagian, bukan semualah kan, sebahagian di kalangan kita ni, dia buat tak reti je dalam soal membalas kebaikan orang. Jadi bila kita pulangkan balik bekas tu, isilah sesuatu sebagai menunjukkan kita menghargai pemberian yang diberikan oleh kawan ataupun jiran kita tadi. Jangan kita tidak membalas kan. Kita memang diajar untuk membalas kebaikan yang orang lain buat kepada kita. Dan pada masa yang sama, wala syukura, dan kita tidak mengharapkan terima kasih. Walaupun memang terima kasih itu diajar oleh agama. Tetapi bila kita buat baik kepada orang, kita tidak mengharapkan penghargaan daripada dia. Kerana apa? Kerana liwajhillah. Kerana apa yang kita harapkan sebenarnya adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu secara umum berkenaan dengan anjuran agama. Kemudian seterusnya, istilah. Kan? Bila kita berbicara tentang istilah, kita jamu orang makan, kita buat kenduri dan sebagainya, para ulama membincangkan ada istilah-istilah tertentu. Contohnya jikalau
sahabat-sahabat sekalian lihat di kad-kad jemputan kenduri, kita tengok ada kad dia tulis walimah. Dia tulis walimah. Jadi kenapa ada kad-kad jemputan ni dia tulis walimah? Dan biasanya dalam masyarakat kita hari ini, di Nusantara, di Malaysia contohnya, kita akan lihat perkataan walimah ini tertera perkataan walimah apabila jemputan itu berkaitan dengan kenduri bersempena dengan perkahwinan. Saya seingat saya tak pernah lah menerima kad jemputan kenduri yang bukan pernikahan yang ada perkataan walimah. Walimah ni biasanya kita lihat pada kad-kad jemputan. Tak kira lah sama ada hard copy ke ataupun soft copy. Sekarang ni banyak jemputan kahwin menggunakan digital cards kan, kad digital. Jadi pada kad digital pun kita boleh lihat perkataan walimah. Jadi di sisi para ulama, contohnya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala Al-Hambali. Dia ni ulama dalam mazhab Hambali. Dia meninggal pada tahun 620 Hijriyah. Apa kata dia? Dia kata al-walimah ismun lit-ta'am fil ursi khassah. Dia kata la yaqa'u hadzal ism ala ghairihi. Jadi Imam Ibn Qudamah kata perkataan walimah ni ialah satu nama secara spesifiknya, secara khususnya digunakan untuk jamuan makan yang berkaitan dengan pernikahan, perkahwinan. Dan dia kata tidak dinamakan walimah itu kalau jamuan itu yang tidak ada kaitan dengan pernikahan ataupun perkahwinan. Itu kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Manakala seorang ulama di kalangan tokoh mazhab Maliki seperti Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa kalau di sisi ulama-ulama bahasa Arab, ulama lughah pun mereka mengatakan bahawa walimah ini kebiasaannya untuk kenduri yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi sebab tu kita biasa tengok dalam masyarakat kita perkataan walimah ni memang digunakan untuk kenduri pernikahan dan bukan untuk kenduri lain. Contohnya katalah anak kita nak bersunat, berkhatan, khitan kan. Bila mereka berkhitan, ada setengah-setengah kita dia buat kenduri. Zaman kita hari ni seronok juga. Kita tengok kadang-kadang sebab nak seronok saja, nak seronok sampai tahap ada pelamin juga kan. Bukan sahaja ke kahwin ada pelamin. Bukan sahaja masa bertunang pun ada pelamin. Sekarang ni setengah-setengah tempat saya perhatikan, terutamanya golongan yang agak berada. Ya, mereka ni nak seronok kan, saja-saja nak buat aktiviti. Anak nak bersunat pun dia ada pelamin juga, macam-macam lah kan, acara yang dia buat, ambil gambar dan sebagainya. Ada yang panggil bomba, siram air, itu semua seronok lah, saja-saja nak seronok. Jadi apa yang disebut oleh para ulama' ialah kalau di sisi sebahagian ulama Syafi'iyah dan juga sebahagian ulama Hanabilah, mereka kata walimah ni untuk semua jamuan makan sempena dengan seronok-seronok. Benda yang kita nak kerana ada benda-benda yang gembira. Jadi tak semestinya untuk pernikahan. Itu kata ulama-ulama lain di kalangan ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah. Jadi ini ada sedikit perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi tak apa. Yang pentingnya kita tahu bahawa walimah ini kalau dalam konteks di Nusantara, di negara kita ini, biasanya walimah kita guna untuk pernikahan. Saya teringat ada seorang sahabat saya yang berkahwin. Bukanlah sahabat, kenalan. Saya ada kuliah maghrib di sebuah masjid. Kemudiannya satu hari selepas daripada kuliah maghrib itu, imam yang juga pengurusi masjid itu dia bagi kad jemputan. Dan saya lihat pada kad itu tulis perkataan walimah. Jadi kita tahulah itu kenduri kahwin. Jadi bila kita biasalah kita terima kad jemputan ni, sama ada digital ke ataupun hard copy. Jaranglah di kalangan kita ni baca daripada awal sampai habis semua tulisan yang ada dalam kad itu.
kebiasaan kitanya kita akan baca yang penting-penting lah. Kita boleh tengok tarikh, tempat tu apa semua dan kita rekodkan atau tampal dekat fridge ataupun dekat dinding rumah dan sebagainya. Jadi kita saja usik, usik pengerusi. Saya kata ini kenduri pengerusi ke kan? Jadi apa yang biasanya kalau yang jemput tu orang dah berusia 60 lebih dekat 70, itu yang kita usik. Kebetulannya isterinya sudah lama meninggal dunia. Jadi dia pun kata, ayalah kenduri saya lah kan. Jadi saya kata pengantin tu, oh dia pun pengantin. Jadi kita pun sajalah ketawa, ingatkan dia bergurau. Rupa-rupanya bila baca betul-betul kad tu, rupa-rupanya Tuan Imam sendiri yang kahwin. Jadi ramailah di kalangan kawan-kawan yang hadir masa kenduri pun macam saya. Bukannya baca kad tu betul-betul. Kan lihat nama lebih kurang, tengok kepada tarikh dengan tempat. Bila hadir di Dewan Jamuan tu, tengok-tengok yang atas pentas dekat Pelamin tu, Tuan Imam sendiri. Bukannya Tuan Imam tu yang jadi host menikahkan anak dia, tapi dia sendiri yang kahwin. Jadi sebab tu kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila terima jemputan tu, kena bacalah juga nama pengantin. Nak kena tengok yang pengantin tu anak dia ke ataupun dia sendiri yang pengantin. Kan sekarang ni ramai di kalangan kita yang kehilangan suami, yang kehilangan isteri, dan saya selalu nasihatkan bahawa anak-anak tidak sepatutnya menentang hasrat ibu ataupun ayah untuk berkahwin. Sebab ayah dah tua, ibu dah tua, tiada siapa yang menemani mereka di kampung. Anak-anak sibuk di ibu kota, kan anak-anak sibuk bekerja, sedangkan ayah dan ibu kesunyian di rumah. Jadi biasalah bila usia kita semakin tua, kita semakin sensitif, kita stres, tertekan, kita tidak ada teman untuk berbicara, untuk bergurau senda dan sebagainya. Maka anak-anak janganlah menggunakan alasan, oh nanti harta dapat kepada ibu baru, harta dapat kepada ayah baru. Kita kena ingat bahawa rezeki ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itulah hukumnya faraid, ibu baru ke, ayah baru ke, kalau mereka berhak untuk memperolehi sebahagian daripada harta pusaka itu, kenapa kita ingin menghalang harta itu daripada berpindah ke tangan mereka? Kerana itu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat hidup ini ujian daripada Allah dan kita kena turut menghargai orang yang mengisi kekosongan di tempat arwah ayah kita, di tempat arwah ibu kita untuk menemani ibu kita yang masih hidup ataupun ayah kita yang masih hidup. Jadi mereka pun ada jasa dan kebaikan mereka. Tidak ada di kalangan kita ini, majoriti lah anak-anak hari ini susah untuk hidup jadi driver ayah, driver ibu, sentiasa menemani ayah dan ibu ke mana-mana. Jadi sudah tentulah mereka memerlukan teman. Kan? Sebab kita semua ni manusia. Jadi kita perlu appreciate, kan? Kita perlu hargai, kita perlu apa kita kata raikan keperluan-keperluan manusia biasa. Kan? Baik, kemudiannya sahabat-sahabat sekalian, kita lihat pula apa dia yang bagusnya kita ni jamu orang makan, kan? Apa dia bagusnya? Ada satu orang, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. Yang mana dalam hadis ini ada satu orang, dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tanya dekat Nabi? Dia tanya ayyul Islam khair. Dia kata Islam yang mana satu yang paling baik. Jadi dalam ajaran Islam ni ada banyak kan. Semayang seseorangnya, sedekah dianya, apa semua. Tapi bila ada satu orang ni, bila dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair? Ya, Islam manakah yang paling baik? Kan? Walaupun kita tahu bahawa sembahyang tu tiang agama dan kita tahu pahala puasa tu macam mana, pahala haji tu macam mana. Tapi dalam soalan seperti ini, bila individu ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat apa yang dijawab oleh Nabi. Kan, Nabi jawab, tut'imut ta'am.
Kan? Nabi jawab, tut'imut ta'am, kamu bagi orang makan. Kan? Itu jawapan Nabi. Kan? Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan kemudian kamu bagi, sebarkan salam. Sama ada orang tu kamu kenal ataupun kamu tak kenal. Jadi kita bagi salam ni bukan sahaja kawan kita ataupun ahli keluarga, tapi yang kita terserempak di mana-mana. Walaupun kita tak kenal siapa dia, kita tetap bagi salam. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi sebut tut'imut ta'am, bagi makan. Jadi para ulama membincangkan yang kata bagi makan tu apa. Jadi sehingga kan Islam yang paling bagus ni antara ukurannya ialah bukan sekadar sembahyang. Kan? Bukan sekadar sembahyang. Tetapi antara ukuran untuk melihat kita ni bagus tak bagusnya Islam kita, pahala kita dapat banyak ke tidak, antara ukurannya ialah bagi makan. Ha. Jadi bagi makan tu macam mana? Jadi para ulama bincang tentang apa yang dimaksudkan dengan tut'imut ta'am. Antaranya Al-Allamah Shihabuddin Al-Qastalani Asy-Syafi'i. Ini ulama mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 923 Hijriah. Apa kata dia? Dia kata maksud bagi makan ni apa dia? Bila Nabi kata, dia kata maksudnya kamu bagi makan. Kan? Uh, Sebabnya ialah bagi makan ni macam-macam yang kita boleh lakukan. Bila kita bagi makan tu, dia boleh bermaksud kita bagi makanan, boleh juga dengan maksud kita bagi minuman. Bukan dengan maksud at-ta'am itu hanya makanan nasi ke apa ni, roti. Tak semestinya yang tu, roti canai ke apa, tak. Minuman pun termasuk dalam at-ta'am. Kan? Kita bagi orang minum. Itu kata Imam Al-Qastalani, Syihabuddin Al-Qastalani Asy-Syafi'i. Katalah kita lalu dekat tepi jalan, kita nampak gerai tepi jalan tu apa ni, teh ais, kan. Sekarang ni banyak istilah. Kalau di tempat saya ni di Penang ni, ada istilah teh ais mengigau. Teh ais mengigau. Macam mana ni teh ais mengigau? Ini cara marketing sekarang ni, marketing sekarang ni bagus lah, kan. Ada istilah-istilah yang menarik perhatian. Teh ais mengigau, kita pun lalu di sebelah teh ais mengigau, kita order, kan, abang buat teh ais mengigau 10 bungkus, kan, 10 bungkus. Dapat 10 bungkus teh ais mengigau, kita pun nampak jiran kita ke kawan ke, kita bagi, kan. Itu pun termasuk dalam tut'imut ta'am, dalam hadis yang disebut oleh Nabi tadi. Tak semestinya kita buat kenduri di rumah, kan. Kadang-kadang ialah nak jemput orang datang kenduri ke rumah ni pun masalah juga. Nak kena bersiapnya, nak kena mop lantai, vacuum kapet, apa semua, nak kena cuci bilik air. Kalau orang datang rumah kita nampak debu, kotor dan sebagainya, kita pun malu, kan. Jadi kadang-kadang kita tak sempat nak buat persediaan, nak buat preparation di rumah. Yang senangnya kita lalu tepi jalan, kita nampak ada air sedap-sedap, contohnya tengah hari panas-panas ni, beli air kelapa sebagai contoh, kan, atau teh ais tadilah, kan. Yang istilah ni macam-macam sekarang ni, orang buat marketing nak tarik perhatian tu, baguslah. Tapi jangan guna istilah yang jelek, istilah yang kita kata apa, yang tidak baik lah, kan. Ni kadang-kadang nasi ganja, ada restoran guna perkataan nasi ganja, tak berapa sesuai, kan. Ganja ni, dia bila sebut ganja, biasanya dalam kepala kita benda yang buruk, kan. Benda ialah dadah, kan, apa ni, kerosakan yang berlaku dalam masyarakat dengan sebab ganja. Jadi kita nak buat marketing pun, nak tulis nama makanan yang kita jual dan sebagainya, gunalah istilah-istilah yang sesuai. Kalau di tempat saya ni rojak, kan, rojak, ada satu tempat tu saya tengok ada istilah rojak tonggek. Rojak tonggek ni tak baguslah, kan. Kita nak makan pun rasa geli geleman. Apalah istilah-istilah macam ni. Gunalah istilah lain yang boleh menarik perhatian orang, kan. Walaupun di kalangan orang Penang sebagai contoh, dia kata tonggek tu bukanlah maksud apa ni, perempuan yang tidak bagus. Tapi tonggek ni maksudnya bila kita beli rojak tu, kita duduk
duduk tonggek di tepi, apa kita kata, tepi longkang tu. Itu yang mereka jelaskan kepada saya. Tapi pilihlah apa pun, pilihlah istilah-istilah yang sesuai, yang walaupun kita ada marketing strategi, tapi kita buat strategi yang lebih baik. Baik, kemudian jadi maksud Tut Ilmu Ta'am, kita bukan bukan semestinya buat kenduri di rumah panggil orang makan. Iaitu kita bagi makan, kita kirim makanan, kita bungkus makanan. Katalah kita pergi ke Terengganu, beli nasi dagang kan, kita bungkus, bagi dekat jiran dan sebagainya. Itu pun disebut sebagai Tut Ilmu Ta'am kan. Ataupun macam yang saya sebut tadi, bungkus air yang kita beli tepi jalan, itu pun Tut Ilmu Ta'am. Ataupun bagi rasa sikit seorang pun itu ilmu ta'am. Makanan tu tak banyak, bagilah rasa sikit seorang. Kita dapat buah mangga ataupun dapat durian, adanya sebiji je ataupun ada 4-5 ulas. Kita tak makan semua, ambillah seorang sikit, dapat merasa seorang sikit. Itu pun tut ilmu ta'am. Ya, tak semestinya kita buat, kita beli buah banyak-banyak, apa ni, ajak orang makan. Ah, Kita bagi rasa sikit-sikit seorang pun, itu pun termasuk dalam tut ilmu ta'am. Jadi apatah lagi buat jamuan besar-besaran. Di setengah tempat dia bagi duit RM100, RM200 dan sebagainya kepada tokek restoran, tokek kedai makan. Dia kata siapa yang datang makan hari ni guna duit tadi. Saya pun biasa tengah makan tempat yang bukan tempat saya, pergi makan, bila time nak bayar, apa ni, cashier tu kata tak apa, apa ni pak cik, tak payah bayar sebab ada orang buat kenduri kan. Itu pun cara kita buat kenduri juga. Tak semestinya kita jemput orang makan di rumah. Jadi itu apa yang disebut oleh para ulama apabila mereka mensyarahkan hadis Nabi berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan tut'imut ta'am, tentang kita bagi orang makan. Jadi yang penting kita semua tahu bahawa cara bagi makan tu bukan satu cara. Kan ada banyak cara. Siapa yang mampu untuk jemput orang makan di rumah dia, ajak breakfast di rumah ataupun ajak makan, ajak minum di rumah, dia boleh dipersilakan melakukannya kalau itu yang dia mampu. Ataupun ada yang buat jamuan di masjid sebagai contoh, after kuliah ataupun after ceramah, kita jamu orang makan untuk 100 orang, 200-300 orang sebagai contoh. Kalau surau yang kecil-kecil itu untuk 2-30 orang sebagai contoh. Itu pun cara kita buat jamuan makan. Ataupun kita tak ada kesempatan macam tu, kita bagi duit kan kepada kedai makan yang kita percaya, untuk kita jamu siapa-siapa yang datang makan pada pagi ni sebagai contoh. Kita minta supaya kedai makan tu tak ambil duit daripada pelanggan pada hari itu. Jadi macam-macam cara. Kita beli air tepi jalan ataupun beli buah tepi jalan, gerai buah tepi jalan, kirim kepada jiran dan sebagainya, kepada kawan. Itu semua adalah cara untuk kita bagi orang makan. Jadi yang penting kita ada keinginan untuk bagi orang makan, bersesuaian dengan kemampuan kita, dengan keadaan kita. Bukan satu cara kan untuk kita bagi orang makan. Yang penting kita tahu ada banyak kaedah, banyak caranya. Yang penting ialah kita kejar pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada kita ni suka bagi orang makan. Baik, di kalangan sahabat Nabi ni ada satu orang yang suka buat kenduri. Namanya Suhaib Ar-Rumi kan, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni dia ni orang Arab. Ada ulama yang kata dia ni orang Parsi. Tak apalah. Tapi dia ada gelaran dia, Ar-Rumi. Kenapa dia digelar sebagai Ar-Rumi? Sebab dia ni pakaian dia, cara dia ni banyak persamaan dengan orang Rom, orang Rom. Jadi sebab tu dia dapat gelaran Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi. Jadi Suhaib Ar-Rumi ni adalah seorang sahabat yang suka buat kenduri. Baik. Satu riwayat pada Hamzah bin Suhaib, dia kata apa? Dia kata anna Suhaiban kana yukanna Aba Yahya. Dia kata Suhaib ni diberi kunyah Abu Yahya. Dan dia ni minal Arab. Dia ni berasal daripada Arab. Dia berasal dari Arab.
Baik. Lepas tu dia ni ada satu sikap dia yang bagus. Wa yut'imu ta'amal katsir. Dia suka jamu orang makan banyak-banyak. Kan? Dia kalau jamu, dia bukan jamu sikit-sikit. Dia jamu orang memang banyak sungguh. Macam kita lah pergi rumah kawan kita, kita tahu ada kawan kita kalau dia jamu makan, dia ni orang kata apa, bajet kan, bagi makan satu pinggan ataupun ada lauk, dua tiga lauk, macam tu saja. Ada kita pergi rumah kawan kita, kalau dia jamu makan penuh meja, kan, penuh meja sampai kita tak tahu nak pilih nak makan yang mana satu. Jadi cara kawan kita jamu kita makan ni dia macam-macam. Dan macam itulah kita bagi orang makan pun macam-macam. Ada yang nak simple, buat satu dalam bekas polystyrene, kan, satu bekas bag apa semua, bagi orang makan. Simple je. Ada orang dia berjamu sungguh-sungguh. Jadi Suhaib ni memang bila bab dia jamu makan, dia jamu banyak-banyak, banyak makanan yang dia jamu. Maka Umar Khattab dia tanya kepada Suhaib, pasal apa kamu ni ada kunyah Abu Yahya? Sedangkan kamu anak pun tak ada. Jadi kunyah ni, apa dia kunyah? Kunyah ni kalau tuan-tuan dan perempuan uh, uh, sedar, ada di kalangan kita pun dia guna kunyah. Kunyah ni kebiasaan orang Arab. Abu, ada abu di depan. Jadi abu tu maksud dia ayah, kan? Father. Apa ni? Abu ni adalah gelaran yang mana seseorang ayah gunakan dengan mengambil nama anak dia, kan. Katalah anak dia biasanya anak lelaki paling tua lah, dia the eldest lelaki yang ada, so katalah anak tu nama Umar, kan, ayah dia nama Salman. Jadi bila kunyah, dia tak guna nama dia nama Salman, dia guna Abu Umar, mana dia ayah kepada anak lelaki dia yang paling tua yang bernama Umar. Itu Abu Umar. Jadi Abu Umar adalah kunyah kepada si Salman ini. Jadi itu contoh yang kata kunyah. Jadi dia menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Jadi apa yang berlakunya ialah Umar bertanya kepada Suhaib, kenapa kamu ni guna gelaran Abu Yahya? Kunyah dia Abu Yahya. Sedangkan kamu tak ada anak pun, kan? Tapi guna Abu Yahya. Kamu tak ada anak Yahya. Bukan saja tak ada anak yang nama Yahya, anak pun tak ada Suhaib ni. Jadi lepas tu kamu kata kamu berasal daripada Arab. Lepas tu kamu ni suka buat jamuan makanan, buat banyak sungguh-sungguh. Maka Suhaib jawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kunyah Abu Yahya. Jadi yang dapat gelaran Abu Yahya tu Nabi yang gelarkan kepada Suhaib dengan gelaran Abu Yahya. Lepas tu dia kata, dia ceritalah pasal nasab dia yang kata berasal pada orang Arab apa semua. Lepas tu dia kata, pasal jamuan makan ni, dia kata yang dia suka buat jamu orang makan banyak-banyak ni sebab dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uh, khiyarukum man at'ama at-ta'am. Dia kata orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang suka jamu orang makan dan menjawab salam. Jadi Suhaib kata itulah yang menyebabkan aku ni suka buat jamuan makan. Jadi kisah ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musnad dia, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi apa yang penting di sini ialah sebagaimana yang disyarahkan oleh para ulama tentang hadis ni, keutamaan buat jamuan makan. Jadi ulama kata jamu makan banyak-banyak ni kebetulannya menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Jadi orang Arab ni kalau buat jamu makan, dia memang jamu sungguh-sungguh. Jadi setiap kaum, setiap bangsa, setiap tempat tu dia ada budaya dia masing-masing. Dia berbeza antara satu sama lain. Kita orang Melayu pun di Malaysia ni kalau bab jamuan makan, kebiasaannya kalau ada orang buat jemputan jamuan makan, kenduri dan sebagainya, biasanya memang banyak lah, kan, lauknya, jenis makanan yang ada, itu kebiasaan. Walaupun tak dinafikan ada juga yang buat kenduri bajet, itu tak apa. Tapi kebiasaannya memang bila kita jamu makan, kita jamu sungguh-sungguh. Saya teringat sewaktu saya sambung belajar di England, um, pada waktu mula-mula sampai di universiti, dia memang diwajibkan para researchers, kan, PhD researchers ini untuk
untuk mengikuti kelas-kelas latihan program tertentu yang dipanggil sebagai doctoral training courses, kan, kursus latihan penyelidik kedoktoran. Jadi apa yang menariknya ialah kita dari Malaysia, kita dah biasa dengan program anjuran universiti, anjuran institusi pengajian. Lepas program ada makan. Jadi kita di Malaysia ni kalau bab makan ni lepas di hotel ke ataupun anjuran universiti ataupun anjuran mana-mana jabatan pun, kalau dia kata selepas program ada jamuan makan, memang banyak kan lauknya, makanannya, dengan air sejuk, air panas, teh tarik, semua ada kan. Jadi bila saya mula-mula sampai di England, uh, kami ikuti program latihan penyelidik kedoktoran itu. Dalam program yang diedarkan, aktiviti-aktiviti pada hari itu, saya lihatlah pukul 9 program apa, pukul 10 program apa, dan lunch hour pukul 12 tu dia tulis di situ lunch. Jadi kita dari Malaysia kita dah biasa bila sebut lunch ni makanan tu banyak. Jadi bila tiba sampai waktu pukul 12 lunch hour tu, pergi ke tempat lunch yang disediakan oleh organizer, oleh penganjur. Tuan-tuan dan puan-puan nak tahu apa dia lunch di UK ni. Bila sebut lunch, dia hanya sandwich. Dia hanya sandwich yang roti, kalau macam roti sandwich itu dia dipotong dua, kan, bentuk segitiga tu. Itulah lunch. Jamuan makan tengah hari yang disediakan oleh Mak Saleh bila buat program. Jadi setiap kali ada program, ada lunch, itulah lunch di England pada masa itu. Jadi apa yang saya nak highlightkan ialah setiap tempat itu dia ada kebiasaan dia yang sendiri. Yang mana kalau di tempat kita bila sebut lunch dalam program, makanan tu banyak. Kalau di England bila sebut lunch dalam program, makan tu je, sandwich. Jadi saya tengok bila dalam keadaan macam tu, teruklah nak habiskan tempoh 4 tahun di England ni, teruklah juga kan dengan lunch yang macam tu. Jadi rupa-rupanya kalau di England itu bila sebut dinner, walaupun kita di Malaysia bila kita sebut dinner itu biasanya makan malam. Tapi di sebahagian tempat di England bila sebut dinner itu maksud dia makan banyak, walaupun waktu lunch hour tengah hari, tapi kalau makanan tu banyak dia tak sebut lunch, dia sebut dinner. Jadi itu kebiasaan, culture, budaya yang berbeza. Walaupun sama-sama Mat Saleh, sama-sama orang putih, tetapi dia bergantung di bahagian mana di England kita berada. Jadi kebiasaan itu tidak sama. Jadi berbalik kepada isu ini, begitulah juga jamuan makan. Yang ada budaya bagi makan banyak ni adalah orang Arab. Kan, orang Arab bila sebut jamuan, memang dia banyak jamuan dia, dan setiap kali jamuan itu memang banyak makanan yang disediakan. Dan ini termasuk dalam akhlak yang baik. Kan, akhlak yang baik yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Aku hanyalah diutuskan untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Jadi antara akhlak yang baik ialah dengan kita jadikan kebiasaan bagi orang makan. Bagaimana cara kita nak bagi orang makan terpulang kepada keadaan masing-masing, kemampuan kita dan sebagainya, terpulang. Sama ada kita keluar makan lunch hour dengan kawan-kawan pejabat, lepas tu kita belanja makan. Itu antara sunnah. Itu termasuk dalam sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab termasuk dalam tut'imut ta'am, termasuk dalam kita bagi orang makan. Kita nak belanja kawan kita makan yang simple-simple pun boleh, nasi ayam yang harga RM5 pun boleh. Kita nak jamu kawan-kawan kita makan besar kan, di tempat yang special, tempat yang istimewa pun boleh. Kan itu terpulang kepada keadaan masing-masing. Yang penting kita jangan sampai kita belanja kawan kita makan sampai terabai benda yang wajib, sampai terabai nafkah isteri, terabai nafkah anak-anak, keperluan di rumah. Jangan. Kita perlu tahu fiqh of priorities, kan, fiqh keutamaan itu kita perlu tahu.
ibda' binafsik, mulakan kebaikan itu dengan diri kamu dahulu, diri kita, keluarga kita, dengan kaum kerabat yang dekat dengan kita. Jangan kita utamakan kawan, belanja besar-besar untuk kawan dan sebagainya sampai habis banyak duit kita, tapi dekat rumah kita dah tak ada duit kan untuk nafkah, untuk perbelanjaan isi rumah kita. Tak boleh. Yang macam tu tak boleh. Jadi yang penting utamakan keluarga kita dulu. Ajak isteri kita, suami, anak-anak pergi makan. Kan? Malam ni jom kita pergi makan. Makan apa? Steamboat. Kan? Satu kepala RM50. Belanja makan. Seronok kan? Anak-anak pun seronok dan sebagainya. Jadi bagi makan ni memang menjadi salah satu apa yang dipanggil sebagai parameters ataupun dawabit. Kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, antara kayu ukurnya ialah kita ada ataupun tidak kebiasaan bagi orang makan. Baik. Kemudiannya kita lihat juga bagaimana kita ini diajar untuk memenuhi undangan tersebut. Termasuklah walaupun itu bukan kenduri kahwin. Kita jangan ingat kenduri kahwin sahaja yang wajib kita pergi. Kan? Kita diwajibkan, dianjurkan, diperintahkan untuk memenuhi jemputan kenduri ini walaupun kenduri itu bukan kenduri kahwin. Kawan kita dia khitankan anak dia, kan? Bersunat. Kita orang Melayu sebut bersunat. Bersunat anak. Dia jemput kita datang makan. Kita kena pergi. Kan, akikah dan sebagainya. Jadi berdasarkan hadis-hadis Nabi, petunjuk daripada Nabi SAW, Nabi tak bezakan jamuan makan ni antara jamuan walimah ataupun kenduri kahwin dengan kenduri lain. Sama sahaja. Kita hendaklah menghadiri jemputan tersebut. Dan kalau kita lihat dalam satu asar riwayat Bukhari dalam sahihnya, yang mana contoh yang kita boleh lihat adalah sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini adalah anak kepada Sayyidina Umar Khattab. Berkata seorang ulama tabi'in namanya Imam An-Nafi'. Imam Nafi' ni dia wafat pada tahun 117 Hijriyah. Dia kata wa kana Abdullah, adalah Abdullah. Abdullah di sini maksudnya Abdullah bin Umar. Ya'ti da'wata fil ursi wa ghairil ursi wa huwa sha'im. Abdullah bin Umar ni dia memenuhi undangan jamuan ni, kenduri ni, sama ada jamuan pernikahan, kenduri kahwin ataupun selain daripada kenduri kahwin, dalam keadaan wa huwa sha'im, dalam keadaan dia berpuasa. Maka ini adalah satu contoh yang boleh kita ikut. Kita puasa, hari ni kita puasa. Jadi tiba-tiba ada jiran kita ataupun kawan kita jemput kita kenduri. Kita tak perlu untuk buka puasa pun. Walaupun di situ ada perbahasan di kalangan para ulama. Yang mana lebih afdal, kita buka puasa ke ataupun kita tak buka puasa. Ada sebahagian ulama kata berdasarkan petunjuk daripada Nabi SAW, anjurannya ialah buka puasa. Kan? Bila tak ada makanan, Nabi puasa. Tiba-tiba pada masa yang sama ada jemputan makan. Nabi pun buka puasa. Jadi itu antara dalil yang digunakan oleh sebagian ulama mengatakan bahawa kalau kita puasa, kalau kita terima jemputan, kita buka puasa. Tapi ada juga yang berdalilkan dengan dalil-dalil seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ni, dia pergi kenduri apa sahaja dalam keadaan wahwa sha'im, dalam keadaan dia berpuasa. Kita tak payah buka puasa. Bila ada kawan kita ke adik-beradik kita jemput kita kenduri, kita pergi, tapi kita tunjuk muka je lah, kita bersembang macam biasa tanpa kita buka puasa. Jadi itu pun ada contoh yang dilakukan oleh sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar. Jadi itu terpulang kepada kesesuaian kita. Kadang-kadang kita puasa, tapi bila sampai ke tempat kenduri tu nampak sedap lah pula kan, nasi tu nampak sedap lah pula, sup kambing ke apa ke, kambing bakar apa semua, kita nak buka puasa pun boleh kan. Sebab para ulama sendiri tidak sepakat yang mana satu yang lebih utama dalam keadaan kita puasa ni, kita nak buka ke ataupun kita nak kekalkan puasa kita. Kalau contoh Abdullah bin Umar, dia kekalkan dengan puasa dia. Manakala sebagian ulama kata bergantung.
Kalau kita teruskan puasa, menyebabkan tuan rumah itu kecil hati ataupun kawan-kawan kita tak mau makan ataupun rasa bersalah nak makan kalau kita puasa, maka pada waktu itu afdal kita buka puasa bagi meraihkan kawan-kawan kita supaya mereka boleh makan, enjoy untuk makan. Jadi itu ada perbezaan lah masing-masing punya pendapat di kalangan para fuqaha tentang yang mana lebih aula. Jadi kemudian akhir sekali sahabat-sahabat sekalian, uh, contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah jangan kita bezakan kenduri itu siapa yang mengundangnya. Jangan pula bila orang kaya yang jemput kita makan kita pergi. Tapi bila orang kampung, orang miskin, makanan pun sikit, tak sedap, kita tak pergi. Jangan. Kita hidup ni kerana Allah. Kan? Bukan kerana nak jaga status kita yang konon-kononnya kita ada jawatan tinggi dan sebagainya, kita ni Tan Sri. Jangan. Kita hidup ni, kita dapat pingat Tan Sri ke, dapat gelaran Datuk Seri ke, bagus, bukan tak bagus. Itu pengiktirafan yang istana berikan kepada kita. Tapi jangan dengan sebab pangkat kita tadi, dengan sebab kedudukan kita tadi menyebabkan kita sombong. Yang tu tak boleh. Kena bezakan yang tu. Pangkat tu bagus, kuasa tu bagus kalau kita gunakan dengan cara yang betul. Tapi jangan kita sombong sehingga menyebabkan kenduri ni kita pergi kalau orang kaya je yang jemput. Kalau orang miskin, orang yang tak ada jawatan ataupun tempat yang kita tahu kalau dia jemput makan tu tak ada apa pun, biskut kering je, biskut jagung je. Kita pun tak pergi. Itu salah. Itu bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu sahabat-sahabat sekalian, untuk kuliah pada pagi ini saya serahkan kepada Puan Moderator, Puan Zainun, untuk sesi soal jawab jikalau ada. Terima kasih. Okey Ustaz, dekat sini ada soalan daripada Sharifah bertanya, Ustaz, kalau kita beli jualan orang di tepi jalan dengan niat mahu bantu, sebab nampak macam jualan tu kurang laris, tapi sebenarnya kita tak perlu pun makan, boleh ke dapat pahala niat macam tu? Baik, wallahu alam. Mudah-mudahan dapat pahala sebab setiap kebaikan yang kita lakukan itu sebagaimana yang Allah Taala sebut, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kan. Siapa-siapa yang melakukan sesuatu amalan walaupun seberat zarah sekalipun, kecil macam mana sekalipun, tapi dia akan melihat pahala, yarahu, dia akan melihat pahalanya itu di hari akhirat. Jadi apa sahaja kebaikan yang kita buat, termasuk apa yang disebut oleh Puan tadi, iaitu kita pergi makan di kedai ataupun di tempat yang gerai, contohnya yang tak laris, kita pergi makan sebab dengan niat nak tolong dia. Kan? Ialah orang berniaga ni sebab dia nak cari rezeki. Jadi kalau tidak laris, dia tak ada rezeki hari itu. Jadi kita yang jadi asbab. Kita sampaikan rezeki itu dengan cara kita pergi makan di situ. Saya pun ada kebiasaan macam tu. Walaupun kita ni kecenderungan kita pergi makan di gerai ataupun kedai yang ramai orang, tapi saya juga ada kebiasaannya bila saya pergi satu-satu tempat, bila tengok satu kedai tu orang ramai, satu kedai lagi tak ada orang, saya suka juga macam yang Puan tadi, iaitu pergi ke kedai yang tak ada orang tadi, untuk kita makan di situ supaya dia dapat rezeki pada hari itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala. Memang ada pahala bagi setiap amal-amal kebaikan sebab kita kasihan kepada dia dan dia akan dapat rezeki pada hari itu dengan apa yang kita lakukan. Cuma adalah baik buruknya kan, bila kita buat macam tu, dia ada risiko dia, iaitu kebiasaannya tempat-tempat yang tidak ada pelanggan ni biasanya makanan dia tak sedap sebagai contoh, ataupun lauknya tidak banyak ataupun tidak banyak pilihan. Jadi itu antara apa kita kata dark side ataupun apalah kita kata kekurangan. Walau bagaimanapun itu tidak mengapa kerana niat kita liwajhillah, niat kita untuk dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap niat kita itu dilihat dan diberikan balasan sewajarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan puan yang bertanya tadi diberikan pahala oleh Allah Taala, dan itulah juga amalan saya, dan saya belajar juga amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang lain
dalam usaha untuk menyampaikan rezeki itu kepada orang yang tidak begitu bernasib baik. InsyaAllah dapat pahala. Soalan kedua dari Puan Som, Ustaz. Kadang-kadang dalam rumah kita ada barang-barang makanan yang hampir dengan tarikh mansuh, tarikh luput. Kita Ya. tak nak makan lagi, maka kita berilah kepada sesiapa sebelum tarikh luput. Adakah ini amalan yang wajar? Baik, wallahu alam. Kita kena tahu ada satu dua perkara berkenaan dengan isu ini. Di rumah kita ada makanan yang dah menghampiri kan, approaching expired, dah nak expired dah kan. Katalah ni tengok ni susu sebagai contoh, soya ataupun adalah makanan tu lagi 2-3 hari nak expired, ataupun esok dah kita pun kata aku pun tak makan ataupun anak-anak tak ada kat rumah. Kita pun nak habiskan benda tu, kita bagi dekat jiran kita ataupun dekat kawan kita. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, bila kita memberi kepada orang, kita kena ada adab. Kan? Kita kena ada adab. Jangan kita bagi sesuatu tu seolah-olah macam sampah. Benda yang kita tak mahu, kita jadikan jiran kita tu sebagai tong sampah. Kita seolah-olah kita buang. Tak mahu kita buang. Jadi itu akan mengguris perasaan orang yang menerima. Oh, bila dah engkau makanan yang dah nak expired baru nak bagi dekat aku. Itu dia tak jadi elok. Pemberian yang macam tu dia tidak memuliakan kawan kita. Yang bagusnya bukan tak boleh bagi, tapi yang bagusnya kita tunjukkan adab. Tunjukkan adab. Kita cakap sikit. Kita kata bahawa makanan ni dah nak expired dah. Tapi di rumah tu anak-anak tak ada siapa nak makan. Kalau dia orang ada ni dah habis dah benda ni kan. Air kotaknya apa semua. Jadi lagi 2-3 hari nak expired. Jadi nak buang sayang. Kita pun tunjuk adab kita dengan jiran kita. Sebab jiran kita ada anak yang ramai. Kita kata abang nak tak ataupun kakak nak tak apa ni air kotak ni, tapi dah nak expired. Jadi kita tunjuk yang kita menghormati dia. Kita tidak sewenang-wenangnya bagi buat diam je. Sebab nanti kalau dia tengok, dia sedar secara tak sengaja tarikh luput tadi, itu boleh menimbulkan salah sangka. Jadi kita highlightkan, kita pinpoint, tunjuk dekat dia, dekat kotak tu expired ni esok. Tapi saya try tadi yang satu kotak tu masih boleh makan, tanya dia. Nak ataupun tidak. Kalau tak mau nak saya nak buang lah. Itu sebagai contoh. Jadi kita tunjukkan kita hormat, kita memuliakan orang yang akan menerima barang tadi. Itu tidak salah sebab masih belum luput. Dan dari segi amalan kesihatan berkaitan dengan makanan minuman ini pun sebenarnya bila sampai tarikh luput tadi dia tidaklah rosak terus. Biasanya dia masih ada lagi tempoh beberapa hari walaupun selepas tarikh luput dia masih lagi boleh dimakan. Cuma precautionnya dengan cara berhati-hatinya ialah sebelum dia betul-betul rosak maka dia tetapkan tarikh luput berkenaan. Jadi itu antara caranya yang perlu kita perhatikan supaya tidak menyinggung dan tidak menghina orang yang menerima barang-barang yang hampir tarikh luput itu. Wallahu a'lam. Dari Kak Noh tanya soalan ni Kak Noh. Saya puasa tapi menghendarikan diri tanpa membuka puasa. Tapi ada orang beritahu perlu buka puasa tu lebih baik dari puasa. Soalan Jadi ni Ustaz. wallahu a'lam. Sebagaimana yang saya sebut dalam kuliah tadi, jikalau sahabat-sahabat ikuti pengajian di kalangan guru-guru agama, memang sebenarnya para ulama tidak sepakat. Para ulama tidak sepakat tentang masalah yang mana lebih utama. Dalam kuliah tadi saya sebut sebahagian ulama menyebut tentang keutamaan kita ni berbuka puasa sebab melihat kepada cara yang dilakukan oleh Nabi puasa. Bila tak ada makanan, Nabi puasa. Tiba-tiba ada sahabat jemput Nabi makan, Nabi pun buka puasa. Jadi begitu mudahnya Nabi puasa dan buka puasa. Jadi sebahagian ulama kata yang afdalnya kita buka puasa untuk meraihkan jemputan sahabat kita. Dan sebahagian ulama pula, sebagaimana yang saya sebut tadi, contoh daripada Abdullah bin Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nafi',
rahimahullahu taala, dia kata bahawa Abdullah bin Umar ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, di kalangan sahabat Nabi yang paling syadid, yang paling strict dalam mengikuti sunnah Nabi ni adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak kepada Sayyidina Umar. Dia terkenal sebagai sebagai di kalangan kibar sahabah, di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang besar ni, yang terkemuka ni, sebagai seorang sahabat yang paling ketat dalam mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau Abdullah bin Umar, contoh yang ditunjukkan ialah dia tetap puasa. Dia pergi, kan? Dia pergi tapi dia kekalkan puasa dia. Jadi menyebabkan sebagai ulama yang lain mengatakan bahawa yang afdalnya kita kekalkan puasa. Sebab ada orang di kalangan kita ni yang ada ramai kawan, orang tu jemput, orang ni jemput, tapi bila nak puasa, bila nak habiskan puasa kita, kan? Jadi itu antara contohnya lah yang berlaku. Maka sebahagian ulama yang saya sebut tadi mengatakan bahawa berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, dia puasa, kekalkan puasa dia walaupun dia menghadiri jemputan kenduri. Jadi itu pilihan lah. Siapa yang rasa dia cenderung kepada pendapat yang pertama tadi, dia buka puasa sebab nak jaga hati tuan rumah, dia boleh ikuti pendapat yang pertama, ataupun pendapat yang kedua, dia kekalkan dengan puasa. Dan ada pendapat yang ketiga mengatakan bahawa bergantung. Kalau dengan kita berpuasa menyebabkan orang tak selesa nak makan, ataupun menyebabkan tuan rumah rasa tak selesa dengan sebab kita puasa, kita afdal kita buka puasa. Tapi kalau tuan rumah okey je, kawan-kawan kita okey je, lantak engkau lah kan, kau nak puasa, dia makan je kan, depan kita dia tak kisah, maka afdal kita kekalkan puasa. Jadi itu ada 3 pendapat lah. Jadi para ulama tidak sepakat. Jadi terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya daripada Wan Nurhanita. Bagaimana status majlis kenduri? Dalam majlis kenduri dan rumah ada selitkan juga marketing strategi dengan tetamu yang hadir, promote sesuatu produk dengan para tetamu. Baik, wallahu a'lam. Dia sebenarnya dalam agama kita ni tidak dihalang untuk kita berniaga. Malah dalam sewaktu kita ibadat haji pun, kita tak dihalang untuk kita berniaga. Katalah tuan-tuan dan perempuan pergi menunaikan ibadat haji, kan, ataupun pergi umrah, kan. Sewaktu kita di tanah suci tu, kita promote barang kita dari kampung. Kita bawa kain songket ke kain batik, kita berniaga kicap ke apa, tak kisahlah apa, barang kemas, kita token emas, kita bawa lah cincin ke apa semua, kita nak berniaga. Sambil-sambil kita beribadat di tanah suci, kita berniaga. Kita tak dilarang untuk melakukannya kerana mencari rezeki itu memang dianjurkan dalam agama. Maka bila dalam kenduri ada buat jamuan makan dan sebagainya, kita nak tunjuk barang yang kita niagakan, kita buat promosi. Kalau orang tu travel agent, dia bagi tahu package pelancongan. Kalau orang tu meniaga emas, dia masa makan tu letak depan-depan lauk yang ada, kuih-kuih yang ada tu dia dengan cincinnya, dengan rantai apa semua. Siapa nak ambil kan, boleh beli. Siapa tak mau tak apa, kan, dia tak paksa. Maka kalau itu caranya, maka itu tidak menjadi masalah. Cuma kita jangan berniaga dengan cara memperdayakan orang ataupun kita mendesak sehingga menyebabkan tetamu kita serba salah. Itu akan menjauhkan orang ramai daripada kita. Saya minta maaf kalau saya bagi contoh. Saya bukan nak perli sesiapa, tapi ini realiti berlaku dalam masyarakat kita. Contohnya bila ada orang telefon kita, dia perkenalkan dia ejen takaful sebagai contoh, ataupun ejen hibah amanah ke apa semua. Jadi ramai di kalangan kita ni cepat-cepat melarikan diri, sebab dia orang tahu kalau terima tetamu macam ni nanti lama, sejam, 2 jam nak dengar dia punya cerita dan sebagainya. Tak dinafikan juga ada di kalangan kita yang suka mendengarnya. Tapi itu contoh bahawa kita kena tahu bahawa ada di kalangan masyarakat kita dia tak selesa. Kalau kita terlalu menekan, kalau kita mengambil masa yang terlalu lama, ataupun nak berniaga tapi datang ke rumah kita kata customer ni tengah malam, 11 malam dan sebagainya, waktu orang nak tidur.
Jadi kita kena ambil kira perkara-perkara macam tu. Jadi jawapan saya secara umumnya tidak menjadi masalah sewaktu kenduri kita buat marketing, benda yang kita niagakan dan sebagainya, kerana dalam ibadat haji pun tidak ada halangan untuk sesiapa berniaga. Wallahu a'lam. Dan ada lagi soalan daripada Azalia. Ada juga orang yang suka tolong bayarkan makanan untuk orang lain setiap kali dia makan tanpa pengetahuan orang yang belanjanya tu. Bagaimana cara terbaik untuk orang yang menerima belanja tu sepatutnya buat untuk balas kebaikan orang yang tak dikenali tu? Wallahu alam, itu antara yang terbaik kerana dia merahsiakan amal soleh yang dia lakukan. Jadi kita tak tahu siapa dia, tiba-tiba makanan telah dibayar. Maka kita doakan sajalah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki kepada individu berkenaan yang kita tidak kenali, insya-Allah. Dan saya nampak tadi ada soalan daripada seorang partisipan yang tanya berkenaan dengan majlis kenduri yang ada nyanyian. Baik, untuk soalan yang macam ni, nyanyian ini kita kena lihat nyanyian yang macam mana. Kalau nyanyian itu patuh syariah, kalau karaoke ke apa ke, kita lihat dia patuh syariah, dia tidak bertentangan dengan agama, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau nyanyian tadi tidak patuh syariah, terang-terang penyanyi tadi mendedahkan aurat dan sebagainya, ataupun menari dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama, maka yang tu menjadikan majlis kenduri itu haram dihadiri. Jadi kita tidak wajib, bukan saja tidak wajib menghadiri majlis itu, malah haram bagi kita berada dalam majlis berkenan. Itu adalah apa yang hukum yang telah difatwakan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, kita akhiri dulu Ustaz ya. Sampai setakat itu sahaja. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Dr. Ahmad Jelani atas perkongsian ilmu mengenai anjuran beri makan tu, yang mana yang habis adalah apa yang kita makan dan yang kekal adalah apa yang kita beri atau kita sedekahkan. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu, perkongsian ilmu dan memberi kefahaman buat kita semua. Dan bagi menutup majlis ilmu ini Ustaz, dipersilakan bagi mengakhiri dengan doa tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Marilah kita berdoa dengan doa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima olehmu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.